Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi semua pelajar-pelajar. Semoga sihat sejahtera. Jadi hari ini kita akan menyambung kuliah kita mengenai anatomi daun. Kita dah lihat pada bahagian pertama anatomi daun, kita memfokuskan kepada epidermis abaksial dan adaksial daun. Juga kepada keadaan dan kehadiran sel klorenkima yang merangkumi bahagian mesofil palisade dan juga mesofil span. So hari ini kita akan lihat bahagian kedua untuk anatomi daun. Terusnya kita akan melihat tisu vaskular pada petiol ataupun tangkai daun dan juga pada tulang daun. Di mana kita faham bahawa tisu vaskular adalah tisu pengangkutan makanan dan air yang berada pada tumbuhan yang mengangkut makanan daripada daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Jadi, dia disalurkan ke bahagian daun ataupun datang daripada daun pengaliran ataupun pengangkutan bahan mineral dan air ini melalui petiol, tangkai daun dan juga pada tulang daun. Dan tulang daun ini akan bersambungan pula dengan peruratan sekunder dan tertier. Jadi kita lihat bahawa setiap lamina daun tu akan mengandungi tisu vaskular yang bersambung daripada batang hingga ke lamina daun ataupun daripada lamina daun ke bahagian batang. Cuma kita kena faham aspek pengangkutannya adalah kalau bagi pengangkutan makanan pada phloem, dia akan berlaku pada kadar 2 hala. Manakala untuk pengangkutan air daripada akar ke bahagian tumbuhan lain adalah berdasarkan 1 hala. Ciri ini juga boleh digunakan untuk membezakan 4 kumpulan utama tumbuhan, iaitu berdasarkan kepada susunan tisu vaskular, komponen tisu vaskular dan kekompleksan tisu vaskular. Ini adalah tisu vaskular pada tumbuhan yang paling rendah, iaitu kumpulan bryophyte, iaitu kumpulan daripada kumpulan lumut. Jadi pada petiolnya kita lihat tisu vaskularnya hanya terdiri daripada supporting cells. Kita tak nampak lagi pembentukan xylem dan phloem yang sempurna, but still adalah pengangkutan yang efisien untuk mengangkut makanan dan juga air pada kumpulan tumbuhan bryophyte. Ini pula adalah tisu vaskular pada kumpulan pteridophyte yang kita panggil sebagai stele. Jadi kalau pada kumpulan pteridophyte kita akan lihat corak tisu vaskular sangat pelbagai dan sangat unik untuk setiap kadang-kadang pada peringkat spesies, kadang-kadang pada peringkat genus dan kadang-kadang pada peringkat family. Kemudian kita lihat secara terperinci petiol pada tumbuhan Gymnosperma, di mana sebelum ni kita pernah sebutkan dalam kuliah bahagian pertama untuk anatomi daun, kehadiran endodermis, di mana endodermis biasanya kita jumpa pada akar, boleh ditemui pada struktur tisu vaskular pada Gymnosperm. Kita akan jumpa lapisan endodermis. Dan kita jumpa lapisan phloem dan xylem di dalam lapisan endodermis tersebut. Dan kadang-kala ia juga dikenali sebagai stele. Tapi normally untuk Gymnosperm kita tak panggil stele. Stele biasanya kita gunakan pada tumbuhan paku pakis. Yang ini kita still gelar tisu vaskular. But then kalau nak guna stele diterima pakai. Sebab tisu vaskular stele ini bermaksud tisu vaskular yang tidak sempurna terbentuk. So you all dapat lihat struktur petiol pada Gymnosperm. Nanti kita akan bezakan dengan kumpulan tumbuhan lain. So dekat sini kita lihat contoh bagi Gymnosperm adalah tumbuhan ginkgo biloba. You all tahu kan ginkgo biloba adalah salah satu tumbuhan yang sangat primitif, yang paling tua, antara yang paling tua di dunia. So kita lihat pada daun dia, kita nampak ada tisu vaskular di tengah-tengah, di mana tisu vaskularnya dikelilingi oleh lingkaran biru, itu yang dipanggil sebagai endodermis. So ciri utama pada tisu vaskular Gymnosperm adalah kehadiran endodermis. So di sini kita share pula tentang petiol dan tulang daun pada tumbuhan Dicotyledon. Kita akan lihat di sini struktur tisu vaskularnya lebih kompleks, dan kalau you lihat kalau pada simbol yang ditandakan di situ, kalau kita nampak garis-garis itu adalah
struktur xylem. Kemudian yang bertanda petak-petak tu adalah dia sama ada petak-petak, yang petak-petak tu adalah parenchyma, dan juga yang kalau warna hitam tebal itu adalah warna untuk sclerenchyma. Cuma kalau masih tak mahir untuk membaca struktur sel yang ada di sini, apa yang kamu lihat adalah petiole dan tulang daun pada dicotyledon sangat kompleks. So ciri yang utama pada petiole dan tulang daun ataupun tisu vaskular pada petiole dan tulang daun pada kumpulan dicotyledon adalah sangat kompleks. So kita akan nampak pelbagai bentuknya. Ini pula adalah tisu vaskular yang terdapat pada petiole dan juga tulang daun kumpulan monocotyledon. Jadi kumpulan monocotyledon kita lihat di tisu vaskular susunannya agak berbeza dengan tisu vaskular pada kumpulan dicotyledon. Di sini kita gunakan sistem 1, sistem 2. Nampak tak huruf Latin tu 1, 2 dan 3. Kita akan nampak sistem utama dia panggil sistem 1 berada betul-betul pada bahagian tengah. Kemudian sistem 2 berada di belakang bahagian tengah. Kemudian kita akan nampak sistem 3 berhampiran dengan epidermis adductial. Dan kita akan nampak sistem 4 yang paling dekat dengan sistem dengan lapisan epidermis abaxial. Jadi kita menggunakan sistem 1, 2, 3 dan 4 pada kumpulan monocotyledon. Oleh yang demikian, kesimpulannya berdasarkan tisu vaskular yang berada pada petiole dan tulang daun, kita boleh membezakan 5 kumpulan utama tumbuhan bermula dengan bryophyte. Kita lihat tadi tisu vaskularnya hanya terdiri daripada satu tisu vaskular yang sangat ringkas dengan hanya satu puratan tunggal yang dipanggil sebagai costa. So costa ini hanya wujud pada kumpulan bryophyte. Yang berada di tengah-tengah kita panggil sebagai phloem, iaitu elliptoid. Dia umpama seperti phloem. Dia dipanggil sebagai leptoid. Dan lingkaran luarnya dikenali sebagai hydroid, iaitu ia seumpama xylem. Manakala bagi pteridophyte, dia lebih kompleks dan cirinya hampir menyerupai angiosperm, tetapi dia dipanggil sebagai stele. Dia terdiri daripada xylem, tapi xylem tidak komplit, hanya terdiri daripada sel trichet tanpa sel salo. Manakala untuk phloem dia komplit dan sistem vaskularnya sistem vaskular protostil. Dia terbagi kepada dua lah, sistem vaskular terbagi kepada dua. Satu dipanggil protostil yang dia tanpa empulo, ataupun satu lagi siphonostil yang mempunyai empulo. Ini adalah ciri-ciri pada tisu vaskular bagi petiole dan tulang daun kumpulan pteridophyte. Bagi gymnosperm seperti kita tengok tadi, dia ringkas, tisu vaskular terdiri daripada phloem dan xylem. Tetapi sel xylemnya adalah merupakan sel-sel trichet yang berdinding tebal dan berlignin. Terdapat tisu transfusi, parenchyma berfungsi untuk angkut bahan fotosintesis dari mesofil ke phloem dan juga kehadiran endodermis. So kita nampak istilah di sini ada tisu transfusi, ada endodermis dan sel trichetnya merupakan berdinding tebal dan berlignin. Tidak terdapat pada kumpulan tumbuhan lain. Dan kita lihat pula pada dicotyledon angiosperma, kita akan lihat struktur tisu vaskular yang kompleks, terdiri daripada sistem terbuka dan tertutup, terdiri daripada xylem yang komplit, ada trichet dan sel salo, dan phloem yang komplit, ada sel rakan dan unsur tapis. Manakala untuk angiosperm, kumpulan monocotyledon, kita nampak dia juga kompleks, sistem vaskular terbuka atau tertutup, dan kita akan nampak sistem ini terdiri daripada sistem 1, 2, 3 dan 4. Dengan xylem terdiri daripada trichet dan sel salo, dan phloem yang terdiri daripada sel rakan dan unsur tapis. Okey, ciri yang seterusnya kita nak lihat yang boleh membezakan 5 kumpulan tumbuhan ini adalah ciri anatomi peruratan daun.
Dan pada puratan daun ni kita akan lihat puratan pada tengah daun yang kita panggil sebagai areole part, areola kalau dalam istilah sainsnya, ataupun kita panggil tengah daun, juga pada bahagian tepi daun, dan juga pada puratan lateral ataupun pada bahagian tulang daun. Di mana di sini kita tunjukkan bagaimana puratan daun boleh membentuk 5 kumpulan yang berbeza. Ini adalah di antara puratan daun yang kita biasa akan jumpa pada tumbuhan jenis aquat. Tu nampak arcuat. Okay, and then cross spinulates. Kita akan nampak dichotomous. Dichotomous berjambah menjadi 2. Longitudinal. Dia akan mencapah secara memanjang. Palmate. Palmate ni macam bentuk tangan, dia akan bercabang-bercabang sama ada 3 atau 2. Okey, berbentuk jejari. And then pinnate, dia akan bertentang, ada satu urat daun di tengah-tengah, and then ada yang bertentang di kiri kanan. Paralel ni selari, reticulate ni berbentuk seperti jejaring atau netting, dan rotate dalam bentuk bulatan. Di mana fokusnya berada di tengah-tengah. Ini adalah contoh puratan pada kumpulan bryophyte ataupun kumpulan lumut. Kita nampak simple aja kan puratannya. Kita akan nampak yang selari, and then kita akan nampak septum ataupun dinding-dinding pemisah antara garisan selari tersebut. Dan ini adalah merupakan contoh-contoh puratan yang hadir pada kumpulan pteridophyte atau kumpulan paku pakis, dan you all lihat ia lebih kompleks. Okay. Terdapat ada yang jenis jenis dichotomy, yang jenis reticulate, yang jenis selari, dan lebih pelbagai berbanding dengan kumpulan bryophyte. Dan di sini ditunjukkan lagi contoh puratan daripada kumpulan paku pakis ataupun bryophyte. Di sini merupakan kumpulan-kumpulan bryophyte yang telah lebih maju, di mana kita nampak banyak juga spesies paku pakis yang mempunyai puratan jenis reticulat ataupun reticulate. Ini adalah yang saya ceritakan tadi tentang daun, puratan daun pada ginkgo biloba. Kita nampak kan dia punya puratan dia. Puratannya dipanggil sebagai dichotomous venation, di mana dia bermula daripada satu bahagian tisu vaskular tunggal berpecah menjadi dua cabang hingga ke hujung tepi daun. Ini adalah perbezaan antara kumpulan Angiosperma. Di sebelah kiri adalah daripada kumpulan Dicotyledon, di mana kita lihat daunnya kebanyakan mempunyai daun jenis reticulate ataupun jejaring. Manakala di sebelah kanan adalah daripada kumpulan tumbuhan Monocotyledon dengan puratan daun selari. Saya kata tadi sebelah kiri ke kanan ni, sebelah kiri tu Dicotyledon, sebelah kanan adalah Monocotyledon. So nampak tak beza puratannya? Ini adalah contoh bagi kumpulan Monocotyledon. Kita nampak contohnya pada daun. Di sebelah kiri atas tu adalah dari kumpulan daripada daun padi, sebelah kiri atas. Kemudian dari kumpulan Zingiberaceae, nampak tu yang bunga merah tu adalah kumpulan daripada Zingiberaceae. Di bawah ni adalah Aroids daripada kumpulan pokok keladi. Juga sebelah kanan pun sama. Ini adalah dari kumpulan Monocotyledon. Kita nampak daunnya lebih simple. Kebanyakan dia puratan selari. Dan juga puratan jenis palmate ataupun palmate ataupun palmat. Baik, di sini kita lihat pula untuk kumpulan Dicotyledon. You all nampak kan dia punya puratannya lebih kompleks. Jadi hampir ke semua jenis puratan yang kita nampak tadi, yang ada cerita tentang reticulate, kumpulan yang dichotomous, kumpulan yang palmate, jenis-jenis puratan seperti itu semuanya ada pada kumpulan Dicotyledon.
Kesimpulannya, apa yang kita boleh buat adalah berdasarkan ciri anatomi puratan daun, kita lihat bryophyte ataupun kumpulan lumut ini mempunyai puratan yang sangat ringkas. Puratan tunggal jenis costa, di mana costa hanya terdiri daripada haptoid dan leptoid, hydroid dan leptoid. Manakala pteridophyte terdiri daripada puratan yang lebih kompleks. Iaitu kita akan jumpa yang jenis dichotomous dan juga reticulate. Dan biasanya tisu vaskular ni kita panggil sebagai still. Manakala gymnosperma adalah jenis dichotomous. Angiosperma dan dichotoidum pula mempunyai puratan yang lebih kompleks, pelbagai. Jadi hampir kesemua jenis puratan tu ada pada dicotyledon. Di mana untuk monocotyledon pula kebanyakan adalah jenis paralel dan setengah-setengah saja kita akan jumpa jenis palmate. Ada puratan palmate. So hopefully you all sekarang dah boleh bezakan kelima-lima kumpulan tumbuhan ini hanya berdasarkan daripada ciri apa? Ciri tisu vaskular dan juga jenis peruratan. The best untuk semua pelajar. Hopefully you all clear. So jika ada sebarang masalah, boleh WhatsApp saya secara personally ataupun dalam kumpulan. Hopefully you are excited untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri anatomi untuk membezakan kelima-lima kumpulan tumbuhan yang utama dalam kingdom planta. Terima kasih. All the best.